Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Batang Sadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada Batang Sadong untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan pada kali ini, walaupun di saat-saat akhir. Setinggi-tinggi kesyukuran akan titah tuanku yang syarat dengan nasihat dan peringatan, mahukan supaya semua kita sebagai ahli Dewan Rakyat memberi tumpuan ke arah mempertahankan kestabilan politik dan menjamin kesejahteraan negara di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai anggota baru Dewan Rakyat, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas pemilihan saya sebagai wakil rakyat di Parlimen P200 Batang Sadong pada PRU ke-15 yang lalu. Terima kasih kepada kepimpinan gabungan Parti Sarawak, terutama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, dan juga kepada pengundi Batang Sadong di atas kepercayaan yang diberi. Tuan Yang di-Pertua, Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 adalah perjuangan penting bagi Sarawak dan begitu juga Sabah. Tumpuan harus diberikan kepada usaha merapatkan jurang kemudahan dan pembangunan di Sarawak dan Sabah berbanding semenanjung dengan peruntukan khas kepada Kerajaan Sarawak berdasarkan Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan kini dinaikkan kepada 300 juta setahun berbanding 16 juta yang diterima sebelum ini. Pastinya akan dimanfaatkan ke arah mencapai sasaran berkenaan. Lebih banyak projek infrastruktur dan berimpak tinggi perlu dilaksanakan di Sarawak bagi meningkatkan ketersambungan dan kemudasampaian di samping mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Ini perlu kerana banyak kawasan luar bandar di Sarawak masih tidak mempunyai prasarana asas yang baik dan akses kepada jalan raya, sistem peparitan, bekalan air dan elektrik, sekolah, klinik, hospital serta menara telekomunikasi perlu dipertingkatkan. Tuan Yang di-Pertua, apabila bercakap soal pendidikan, isu sekolah usang atau daif yang amat memerlukan perhatian segera masih terdapat banyak di Sarawak. Keadaan fizikal sekolah daif ini bukan sahaja mewujudkan ketidakselesaan proses pengajaran dan pembelajaran, malah membahayakan nyawa guru dan murid di sekolah yang terlibat. Di Sarawak terdapat lebih daripada 1,020 buah sekolah yang usang. Daripada jumlah itu, sejumlah 415 sekolah dianggap terlalu usang, 371 sekolah tidak mempunyai bekalan elektrik dan bergantung sepenuhnya kepada set penjana, 428 sekolah tidak mempunyai bekalan air yang dirawat, 721 sekolah tidak mempunyai akses jalan yang baik, termasuk 200 yang hanya diakses melalui laluan sungai. Sebagai contoh, di kawasan saya di Batang Sadong terdapat 15 buah sekolah daif atau UZO di mana bangunannya memerlukan baik pulih dengan kadar yang segera. Isu dan permasalahan ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan kerana kita tidak mahu pelajar terlibat terus berasa tersisih daripada menikmati segala kemudahan yang berhak mereka dapat. Tuan Yang di-Pertua, mesyuarat khas mengenai Perjanjian Malaysia baru-baru ini antara lain telah memutuskan bahawa institusi kesihatan awam di Sarawak akan terus dipertingkatkan melalui projek menaik taraf 227 klinik kesihatan. Tumpuan antara lain ke arah menaik taraf kemudahan kesihatan serta pembinaan klinik kesihatan khususnya di luar bandar meliputi perkhidmatan radiologi, rehabilitasi pergigian dan pakar perubatan keluarga bagi memudahkan capaian perkhidmatan kesihatan ini sampai di kalangan penduduk luar bandar. Di kawasan Batang Sadong, menaik taraf Hospital Simunjan, klinik kesihatan Semerai yang telah ditutup pada tahun lalu dan Sadong Jaya patut dipertimbangkan serta wajar mendapat peruntukan dalam belanjawan 2023 dan segera dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, seperti juga negara lain di seluruh dunia, Malaysia tidak terlepas terkena tempias cabaran ekonomi
ekonomi yang kian meruncing. Tekanan inflasi yang meningkat kos sara hidup perlu ditangani dengan segera dan proaktif. Punca dikenal pasti terhadap isu ini adalah kenaikan harga rumah dan harga barang yang telah mewujudkan jurang ketidakseimbangan ekonomi yang tinggi di antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah di Malaysia. Berdasarkan indeks harga rumah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, harga rumah di Malaysia telah meningkat sebanyak 9.4% sepanjang tempoh suku pertama 2019 hingga suku kedua 2022. Agenda pemilikan rumah perlu dirangka dengan memberikan tumpuan kepada akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu milik, khususnya bagi masyarakat di Sarawak yang kebanyakan daripada mereka belum memiliki rumah ataupun memiliki rumah kediaman yang masih daif. Tuan Yang di-Pertua, seperti kita sedia maklum, mengikut data senarai e-Kasih terkini, negeri Sarawak adalah antara wilayah termiskin di dalam negara. Namun, saya ingin mempersoalkan kesahihan data ini kerana saya tahu ramai rakyat negara kita yang telah terkeluar dari kelompok kemiskinan, termasuk dari Sarawak yang masih tersenarai dalam data ini. Senarai e-Kasih ini perlu diputihkan dengan kadar segera dan kaedah penilaian kemiskinan ini juga harus dilihat dari aspek nilai bersih ataupun net worth dan bukan berasaskan kepada braket pendapat gaji bulanan seseorang semata-mata. Saya juga mencadangkan satu organisasi survei bebas ataupun Independent Survey Organisation untuk menilai semula kesahihan senarai data e-Kasih ini supaya bantuan yang diberi sampai kepada golongan sasaran dan ketirisan dapat dikurangkan. Tuan Yang di-Pertua, marilah kita semua bersama-sama dan bersatu hati mempertahankan permuafakatan dalam kerajaan perpaduan demi mewujudkan kestabilan politik, menjana pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan ini, Batang Sadong mohon untuk menyokong dan menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih dan selamat malam.